Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN. Tetapi saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel Nani TV. Ketika pertemuan Bapak Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia iaitu Sabri Yunus, apabila mereka membahaskan tentang isu bahasa Malaysia yang ingin dipraktikkan ataupun digunapakai dalam bahasa ASEAN, ramai yang menghujat dan ramai juga yang menyokong Menteri Sabri Yunus dalam hal tersebut. Adakah semua warga Malaysia setuju dengan perkara ini dan bagaimana pula dengan negara-negara ASEAN yang lainnya? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimanakah penerimaan YouTuber-YouTuber Malaysia tentang hal ini. Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchia, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Setelah pidato Perdana Menteri Malaysia iaitu Sabri Yunus mengutarakan hasrat beliau untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai perantara di negara ASEAN, isu ini menjadi semakin panas. Ramai juga yang menghujat dan ramai juga yang kurang senang dengan usulan ini. Jadi mari kita lihat pula apakah pandangan salah seorang YouTuber daripada Malaysia ini tentang bahasa ibunda mereka telah diusulkan oleh Perdana Menteri sebagai bahasa rasmi negara ASEAN. Mari kita bersemak bersama-sama. Tiba-tiba kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ini satu perkara yang begitu baik. Saya setuju. Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN. Tetapi saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah, semua dalam bahasa Inggeris. Benda ni adalah fakta, benda ni adalah realiti. Kita sendiri tak betul juga ya, betul. Kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Betul, betul. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan kat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa. Jadi Mama setuju banget ya, kerana rata-rata ya kalau di Malaysia memang banyak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara untuk mengadakan mesyuarat. Jadi sebelum ini ia tidak jadi sesuatu hal yang sangat berat ya. Tiba-tiba saja apabila Perdana Menteri Sabri Yunus ketengahkan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa resmi negara ASEAN, itulah yang menjadi isu perbincangan hangat ketika ini. Jadi kita lanjut mendengarkan apakah keluhan dan fakta-fakta yang dibincangkan daripada YouTuber Malaysia ini. Tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke, mereka utamakan bahasa mereka sendiri. Betul. Sebabnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ini pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia.
Malaysia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, Ya. ada orang Melayu, macam-macam provinsi. Tapi yang semua ada di bisa sana, bahasa mereka Indonesia masih walaupun lagi bercakap berbagai dalam suku, bahasa ya. Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi Ya, betul. kebanyakan rakyat ni tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Terbaik, Melayu di terbaik. bandar suka Mama bercakap salut dalam dengan bahasa YouTuber Inggeris, Malaysia kalau ini. kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan Jauh yang pandangan. nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Kenapa Malaysia nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ASEAN? Sebab kita punya populasi besar. Kalau kita himpunkan, gabungkan populasi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang bercakap dalam bahasa kebangsaan besar. Jadi itu sebab kenapa kita nak jadikan bahasa kita ni sebagai bahasa ASEAN. Bila kita katakan jadi bahasa ASEAN, nanti bila dalam forum, dalam seminar, kita boleh saja bercakap dalam bahasa kita. Contohnya kalau kita nak buat program-program himpunan antara menteri-menteri di ASEAN, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Kemudian kita ada penterjemah. Jadi itu kebaikannya dan ini peluang untuk kita melihat bahasa kebangsaan kita di seluruh negara-negara ASEAN. Sedikit sebanyak daripada pembahasan isu ini, dan kenapa bahasa Melayu ini rata-rata tidak diterima pakai ataupun tidak diterima usulannya sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa yang menjadikan perantara di negara ASEAN itu. Itulah antara sebab, ya, anak-anak muda juga yang berfikiran cerdas seperti admin ML Studio ini, mengapa bahasa Malaysia ini mereka tidak yakin untuk dapat dinaik martabatkan sebagai bahasa perantara di negara ASEAN. Jadi apakah pendapat kalian tentang isu ini? Bisa berkomentar di bawah, dan kita juga ingin membaca pendapat-pendapat daripada kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.